Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberikan oleh kedua ibu bapa saya kepada saya tanpa perbincangan saya ialah Nurul Inabilah binti Muhammad Zakaria. Jadi, hari ini saya akan membuat pembentangan tentang cara membuat pembentangan yang menarik. Jadi, di sini saya ada selitkan beberapa langkah ataupun cara kita mengatasi masalah yang menyebabkan kita punya presentation jadi tak menarik. Jadi yang pertama ialah pembukaan yang menarik. Jadi setiap pembentangan kita perlu membuat pembentangan yang menarik. Jadi pertama jangan lupa kita memberi salam kepada penonton, iaitu guru-guru ataupun kawan-kawan yang di dalam Google Meet ataupun secara face to face. Jadi apa yang dikatakan menarik ialah kita perlu menyelitkan sedikit pantun meletakkan gambar yang menarik perhatian penonton. Jika dilihat, kebanyakan pelajar kini hanya meletakkan penuh dengan perkataan pada slide mereka, dan mereka hanya menyampaikan secara formal dan menyebabkan pendengar ataupun guru atau penonton di dalam Google Meet ataupun secara face to face menjadi bosan dan tiada tarikan untuk mereka melihat ataupun tiada tarikan untuk mereka mendengar pembentangan kita. Jadi seterusnya ialah keyakinan diri. So macam mana nak yakin ketika buat presentation ni? Kita kena buat research ataupun buat carian dekat Google tentang tajuk-tajuk yang kita akan bentangkan. Dan kalau kita dah tahu apa benda yang kita nak bentangkan, kita akan jadi lebih yakin dan tak takut ataupun segan ketika kita berucap. Seterusnya ialah penampilan. Jadi penampilan ini pun agak penting kerana penampilan yang akan lebih apa yang orang akan lihat kita, appearance kita, pandangan pertama. Jadi orang nampak kalau kita kemas, orang fikir kita akan memberi pembentangan yang lebih menarik dan memberi pembentangan yang kemas. Jadi gunakan penampilan atau pakai pakaian yang bersesuaian. Jangan ketika presentation memakai pakaian yang tidak kemas, seperti kalau di dalam Google Meet masih perlu memakai pakaian kemas. Jangan pakai pakaian yang tidak formal, iaitu pakai pakaian tidur ke, tidak kemas ke, dan tak sikat rambut ke, dan bagi perempuan pakai tudung yang tidak gosok ke, dan lain-lain. Seterusnya ialah dari segi bahasa. Jadi kita perlu menggunakan bahasa yang difahami oleh pendengar ataupun penonton yang seperti guru ataupun pelajar ni. Jadi bahasa sebagai contoh, kita membuat presentation, kebanyakan pelajar di Malaysia menggunakan bahasa Melayu. Jadi jika kita membuat presentation dalam bahasa Inggeris, pastikan kita menyebut bahasa itu dengan jelas dan juga kita menggunakan perkataan-perkataan yang mudah difahami oleh para pendengar. Jadi mereka tidak merasa bosan kerana mereka memahami setiap perkataan yang kita sampaikan, dan juga intonasi yang betul juga mampu untuk menarik perhatian penonton. Jadi seterusnya ialah eye contact dan body language. Jadi dalam setiap presentation ni perlu lebih penting dalam face to face, kita perlu eye contact dengan penonton dan juga penonton macam cikgu ke, guru-guru, lecturer ataupun kawan-kawan pelajar di dalam kelas kita, ataupun dalam Google Meet kita perlu membuka kamera yang lebih, di mana kita akan lebih orang akan lagi seronok nak dengar. Kalau kamera kita tertutup, jadi orang macam hanya mendengar suara kita, jadi tak tertarik untuk mereka nak dengar kita punya pembentangan. Dan seterusnya ialah body language. So body language ni apa maksudnya body language? So body language ni ialah dari segi kita tak adalah presentation dalam keadaan tegak seperti pokok, dan orang cakap ada part yang kita menggerakkan badan, menggunakan intonasi yang orang cakap orang akan faham, menggunakan mimik muka yang menunjukkan kita serius, kita tengah membentangkan sesuatu yang serius, kita tengah membentangkan sesuatu yang penting. So itu antara langkah-langkah yang secara dia yang saya jumpai. Jadi kesimpulannya, nak buat pembentangan menarik ni kita perlukan latihan yang banyak, dan juga kita perlu membuat carian tentang apa tajuk kita, apa
tentang apa tajuk yang akan kita bentangkan. Jadi bila kita dah tahu tajuk apa yang kita akan bentangkan, kita buat carian, jadi kita tak jadi gagap ketika bercakap, tidak akan jadi malu ataupun segan. Kebanyakannya pelajar akan menjadi gugup kerana risaukan soalan yang akan mereka dapat ketika habis pembentangan. Dan juga apa yang dan juga selain daripada kurangnya ilmu tentang apa yang akan dibentangkan, mereka akan lebih takut. Mereka hanya membaca slide dan tanpa orang cakap mengambil contoh-contoh luar, kerana mereka hanya mencari dan meletakkan copy and paste pada slide, and then hanya membaca apa sahaja yang ada pada slide tersebut. Dan jangan jadikan setiap komen ataupun setiap ulasan guru atau lecturer selepas pembentangan itu sebagai satu kelemahan untuk kita. Sebaliknya, jadikan satu titik tolak untuk kita lebih menjadikan pembentangan kita akan menjadi lebih menarik apabila kita menggunakan menambah baikkan pembentangan kita dengan menggunakan ulasan lecturer dan juga kawan-kawan yang ada di dalam kelas kita. So, setakat itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.